Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salah satu kepentingan menjaga alam sekitar merupakan alam sekitar ialah sumber keperluan bagi manusia. Sumber keperluan seperti sumber makanan, sumber air yang bersih dan sumber udara. Turut dinyatakan bahawa manusia dengan alam sekitar berkait rapat dan saling memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contoh, sumber air yang bersih daripada sungai. Sekiranya manusia leka dan tidak menjaga sungai dengan baik, dengan membuang sampah merata-rata, bukan itu sahaja, sisa buangan daripada kilang turut dibuang ke dalam sungai, ia akan menjejaskan sungai tersebut dan membuat sungai tersebut tercemar. Ia akan mengakibatkan manusia tidak mempunyai sumber air yang bersih. Bukan itu sahaja, pencemaran laut sebagai contoh. Tumpahan minyak daripada kapal dermaga, ia turut akan menjejaskan hidupan laut yang merupakan sumber keperluan manusia, yaitu makanan. Seterusnya, saya, Nur Fahiza Tahir, akan menjelaskan tentang salah satu kepentingan alam sekitar kepada manusia, iaitu membolehkan kita menyedut udara yang bersih dan segar. Udara yang bersih sememangnya amat penting untuk kesihatan. Apabila alam sekitar kita terjaga, tumbuh-tumbuhan hijau akan tumbuh dengan segar. Tumbuh-tumbuhan ini amat penting kerana tumbuhan membebaskan oksigen ke udara yang membolehkan kita mendapat bekalan oksigen dengan secukupnya. Persekitaran dengan udara yang bersih juga membolehkan kita melakukan aktiviti luar seperti beriadah dengan selesa dan tenang. Oleh itu, kita seharusnya menjaga alam sekitar dan tidak melakukan aktiviti yang boleh menjejaskan alam sekitar seperti penebangan pokok maupun pembakaran terbuka supaya kualiti udara kita sentiasa bersih dan segar. Nur Hidayati binti Rudi memegang kad matriks BA 19110847. Kepentingan seterusnya ialah mengelakkan kepupusan flora dan fauna, jalankan melalui usaha pemeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan bermaksud usaha mengekalkan keadaan asal sumber alam semula jadi daripada musnah. Contohnya melalui penubuhan taman laut seperti Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Seterusnya penubuhan taman negara seperti Lembah Danum. Ia dijalankan bagi memastikan haiwan dan tumbuhan di dalamnya tidak terancam. Pemeliharaan pula merujuk kepada usaha memulihkan dan memelihara sumber alam semula jadi supaya dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Contohnya melalui penanaman semula kawasan yang ditebang. Pembalakan terpilih dijalankan dan hanya menebang pokok yang telah matang. Bagi saya, salah satu kepentingan alam sekitar ialah dapat memberi tarikan kepada pelancong asing untuk melawat ke negara kita. Negara kita, iaitu Malaysia, agak terkenal dengan pelancongan eko. Pelancongan eko merupakan pelancongan yang berkaitan dengan alam semula jadi. Ia mewujudkan insentif yang jelas untuk melindungi alam sekitar kerana hasil keuntungan negara bergantung kepadanya. Sebagai contoh, negara kita mempunyai banyak tempat pelancongan yang berkaitan dengan alam sekitar, seperti Taman Negara yang terletak di Pahang, Terengganu, dan Kelantan, hutan hujan tropika di Sabah, dan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Gunung Kinabalu yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah, dan lain-lain. Terdapat juga banyak pulau-pulau di Malaysia, seperti Pulau Redang, Pulau Langkawi, dan Pulau Pangkor. Hal ini akan dapat meningkatkan kadar pelancongan asing ke negara kita, dan ekonomi negara kita juga akan meningkat. Kepentingan alam sekitar yang seterusnya ialah menjamin kestabilan ekosistem. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga di antara komponen-komponen dalam sistem tersebut. Terdapat banyak jenis ekosistem,
Namun begitu, ianya dibagikan kepada dua bahagian yang lebih khusus, yaitu ekosistem daratan dan juga ekosistem air. Ekosistem daratan adalah seperti ekosistem hutan hujan tropika, ekosistem tundra, dan ekosistem gurun. Manakala ekosistem air pula adalah seperti ekosistem paya bakau, ekosistem sungai, dan lain-lain lagi. Secara keseluruhannya, ekosistem mempunyai dua komponen penting, yaitu komponen benda hidup dan komponen benda bukan hidup. Kedua-dua komponen ini saling berinteraksi antara satu dengan yang lain bagi membentuk keseimbangan. Sekiranya berlaku gangguan terhadap suatu ekosistem, maka ekosistem yang lain juga akan turut menerima impaknya. Sebagai contohnya, hutan hujan tropika yang dimusnahkan akan menyebabkan hewan-hewan yang tinggal di kawasan tersebut kehilangan tempat tinggal. Oleh itu, hewan-hewan tersebut akan lari dan mencari tempat tinggal yang baru. Tidak heran dalam masa kini, sudah banyak hewan-hewan buas yang berkeliaran di tempat tidak sepatutnya. Contohnya seperti di bandar-bandar dan juga di kawasan-kawasan perumahan. Oleh yang demikian, alam sekitar adalah amat penting bagi menjamin kestabilan dan keseimbangan ekosistem. Saya Nur Syafika binti Muhammad Syah dari Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Kepentingan alam sekitar seterusnya ialah dapat membekalkan sumber air yang bersih kepada hidupan di muka bumi, sama ada manusia maupun flora dan fauna. Umum mengetahui bahawa air merupakan sumber asli yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Air sangat diperlukan oleh tubuh badan manusia sehinggakan manusia boleh hidup bertahan beberapa hari dengan air sahaja tanpa makanan. Tubuh kita mengandungi lebih kurang 70% air. Sekiranya kehilangan air, hal ini akan mengakibatkan kita akan kehilangan tenaga. Air bukan sahaja penting kepada manusia, malah kepada hidupan lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Air yang bersih merupakan penjana kepada kehidupan di muka bumi. Oleh kerana air merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, masyarakat haruslah berganding bahu dalam memelihara dan menjaga alam sekitar daripada sebarang pencemaran kerana ianya sangat berkait rapat dengan kejernihan air yang bakal diguna oleh semua hidupan. Saya Nur Hidayah Alia binti Mastin dengan nomor matriks BS 19110860 akan membentangkan kepentingan seterusnya, yaitu dapat menyederhanakan suhu. Alam sekitar dan litupan tumbuhan sememangnya bertindak dalam menyederhanakan suhu. Ini demikian kerana proses transpirasi dan juga proses sejat peluhan yang berlaku pada pokok. Proses tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan juga jumlah air yang mencukupi, dan jumlah air tersebut diserap oleh akar tumbuhan. Proses tersebut akan membantu membebaskan uap air ke udara, yang mana ia akan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan mampu menyederhanakan suhu. Hal ini juga berikutan dengan adanya tumbuhan yang menghalang matahari daripada sampai terus ke permukaan bumi. Oleh itu, cahaya matahari tidak akan sampai terus ke permukaan bumi kerana dihalang oleh tumbuhan. Tuntasnya, alam sekitar mampu menyederhanakan suhu. Nama saya ialah Nur Kamarina binti Kamri, nombor metrik saya ialah BB1911084. Antara kepentingan alam sekitar ialah alam sekitar merupakan habitat flora dan fauna. Alam sekitar perlu terus dijaga agar dapat menjamin kelestariannya serta dapat mengelakkan kepupusan spesiesnya. Hidupan darat dan air sangat memerlukan alam sekitar yang sangat bersih dan tidak tercemar untuk terus hidup. Di dalam hutan inilah habitat hidupan liar mencari sumber makanan, tempat berlindung serta merupakan tempat membiak. Hal ini sama sahaja bagi habitat hidupan akuatik. Oleh itu, sekiranya alam sekitar ini tidak dijaga dengan baik dan berlaku pencemaran seperti kebakaran hutan, haiwan-haiwan ini akan mengalami kepupusan. Begitu juga dengan hidupan air, jika pencemaran air berlaku, hidupan air ini akan mati dan mengalami kepupusan. Oleh itu, alam sekitar yang tidak tercemar sangat penting kepada hidupan ini agar terus terpelihara dan dapat mengekalkan keseimbangan ekologi. Nama saya Nur Hidayah binti Ajirin, nombor metrik BA 19110-940 daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.
saya akan membincangkan kepentingan alam sekitar yang seterusnya, iaitu untuk menjamin kesihatan manusia. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai penyakit berbahaya yang telah wujud akibat daripada pencemaran alam sekitar. Kesan daripada itu, manusia akan mengidap pelbagai penyakit akibat daripada menghirup udara yang tercemar. Manusia memerlukan udara segar untuk terus hidup. Sekiranya udara yang dihidup adalah tercemar, maka sistem pernafasan akan menyerap pelbagai bahan tercemar ke dalam paru-paru dan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah mengalami kekurangan oksigen. Selain itu, ianya juga boleh menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Hal ini boleh menyebabkan pelbagai penyakit kepada manusia. Oleh itu, kita perlulah menjaga alam sekitar agar kesihatan manusia terjamin. Saya Nur Qurratu Ain binti Rizwan. Saya akan menerangkan mengenai peranan media massa terhadap alam sekitar. Media massa merupakan alat terpenting yang digunakan untuk menyampaikan maklumat, membina persepsi dan tanggapan serta membentuk sikap masyarakat terhadap sesuatu maklumat tersebut. Media massa memainkan peranan yang penting terhadap alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana media massa mampu menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan kepentingan alam sekitar secara atas talian. Dan masyarakat kini mudah memperolehi dan mengaplikasikan penggunaan internet dari rumah. Oleh disebabkan itu, media massa juga sememangnya memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat-maklumat berkaitan alam sekitar kepada masyarakat dalam masa yang singkat dan berkesan. Saya Nurul Syazwani binti Wazni, nombor matriks BB19110640. Saya daripada Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Baiklah, saya akan membentangkan isi mengenai peranan individu dalam menjaga alam sekitar. Salah satu langkah yang efektif dalam penjagaan alam sekitar adalah dengan menggalakkan tanaman hijau. Tanaman pokok seperti pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran sangatlah berguna dalam kehidupan manusia. Kepentingan pokok terhadap alam sekitar adalah umpama aur dengan tebing, iaitu saling memerlukan. Sebagai contohnya, pihak ibu bapa ataupun pihak sekolah bolehlah menggalakkan aktiviti penanaman pokok-pokok seperti pokok-pokok bunga di kawasan persekitaran untuk menyahut seruan atau menyokong kempen penanaman pokok yang dijalankan oleh kerajaan bagi memelihara alam sekitar. Kesannya, alam sekitar yang hijau dapat memberikan udara yang nyaman dan segar kepada penduduk yang ada di muka bumi ini, sekaligus dapat menghijaukan lagi alam sekitar. Tegasnya, galakan dalam aktiviti penanaman pokok dapat memelihara alam sekitar kita daripada tercemar. Nama saya Nur Syakira Tira binti Aidal dan saya akan membincangkan tentang peranan masyarakat dalam menjaga alam sekitar. Kita sudah sedia maklum bahawa banyak berlakunya pencemaran alam sekitar. Oleh hal yang demikian, antara peranan masyarakat dalam menjaga alam sekitar adalah berkongsi kereta atau menggunakan pengangkutan awam. Matlamat perkongsian kereta adalah sama dengan matlamat menggalakkan masyarakat menggunakan pengangkutan awam, iaitu untuk mengurangkan pembebasan asap dan gas karbon monoksida ke udara yang boleh menyumbangkan kepada kejadian jerebu dan pencemaran alam. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab haruslah menjalankan peranan masing-masing agar generasi akan datang dapat mengenali dan menikmati keindahan yang ditawarkan oleh alam sekitar yang terjaga. Hai, nama saya Nur Syafrika binti Dalzan, memegang nombor matrik BS 1911-064. Terdapat dua peranan kerajaan dalam melestarikan alam sekitar. Yang pertama, melalui pengetuaan undang-undang oleh Jabatan Alam Sekitar JAS. Rondaan oleh pegawai alam sekitar perlu diperbanyakkan dan diperketatkan bagi memudahkan mereka mengesan pihak-pihak yang sering melakukan pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran sungai.
Para pengusaha-pengusaha seperti pengusaha kilang perlu mendapatkan nasihat dan lesen sebelum mereka memulakan sesuatu operasi perindustrian melalui Jabatan Alam Sekitar. Yang kedua pula merupakan kempen kesedaran yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kempen seperti sambutan Hari Bumi dan Sayangi Sungai Kita merupakan kempen-kempen yang dapat menyadarkan masyarakat mengenai kepentingan melestarikan dan memelihara alam sekitar daripada terus terjejas. Oleh itu, dengan peranan ini masyarakat akan lebih peka terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar agar alam semula jadi yang ada kini tidak ditelan arus pemodenan masa kini.